Okey, jadi sekarang kita pergi kepada design thinking yang pertama. Tadi dah selesai tentang introduction dan sekarang kita pergi kepada empathy. Ya, empathy. Jadi ini kalau kita lihat, kita ada berapa fasa dalam design thinking. Empathy yang pertama, kedua adalah define, ketiga adalah ideate, keempat adalah prototype dan yang kelima adalah testing. Ya. Jadi di mana empathize dan define ni tadi adalah berada dalam fasa konsep dalam CDIO. Pada peringkat ini kita nak dapatkan idea dahulu. Nak dapatkan idea apakah sebenarnya yang kita nak buat. Dan kemudian pada peringkat design kita dah mula ideate, dapatkan idea-idea yang bernas, yang segar, ya. Kemudian kita prototypekan dia supaya kita boleh user tadi boleh nampak, ya, supervisor boleh nampak apa yang sebenarnya pelajar hasilkan. Dan kemudian kita test dia. Okey, jadi sekarang kita pergi kepada fasa pertama iaitu empathy. Okey, jadi ini ada 5 fasa ya dalam design thinking. Okey, jadi bagaimana kita nak membuat empathy study? Bagaimana kita nak membuat empathy study? Jadi, pertama sekali ialah framework of understanding. Jadi itu sebelum kita pergi kepada real empathy study ni tadi. Observe, engage and immerse. Jadi bahagian ni adalah empathy study kita. Sebelum kita pergi, kita kena betul-betul faham dahulu apa yang nak dibuat. Kalau pelajar pergi dengan tangan kosong, memang kamu akan balik dengan dapat gitu-gitu sajalah maklumat dia. Tapi kalau kita pelajar pergi buat empathy study tadi dengan orang kata dengan pemahaman yang begitu tinggi, and then bila pergi empathy study buat betul-betul observation, interview tadi, kita akan dapat banyak maklumat. Sebab pelajar akan tahu apa yang nak dikorek ataupun nak digali, ya, daripada proses empathy study tadi. Okey, framework of understanding. Jadi dia ada banyak framework of understanding. Tujuannya adalah supaya pelajar betul-betul faham. Contoh yang tadi macam contoh yang saya beri adalah delineator. Jadi pelajar yang sebelum dia pergi empathy study, dia kena faham dahulu apa tu delineator. Jadi dia boleh gunakan word storm, boleh gunakan extreme user map, boleh guna journey map, boleh guna charting atau apa-apa sahaja tools yang untuk pelajar boleh betul-betul faham dengan research topik yang nak dibuat. Ya? Dan kemudian selepas kita buat ni tadi, kita akan buat empathy probe. Dan selepas empathy probe ni, kita pergi jumpalah dengan potential user dalam bidang tersebut. Ya? Kemudian baru kita dapatkan maklumat dan kita unpack. Dan baru kita boleh design kita punya interview ataupun nak lihat checklist bagi observation kita. Okey, jadi sekarang kita pergi kita pergi secara ringkas apa dia framework of understanding tadi. Jadi kita nak fahamkan betul-betul tentang design challenge. Jadi design challenge pelajar tadi ingat balik semula iaitu nak design sama ada satu produk ataupun apa-apa saja dalam bidang civil engineering. Kan? Dia punya syarat tadi mesti dalam bidang civil engineering dan kemudian dia mestilah memenuhi hasrat user kita. Jadi ada dua perkara penting dekat situ, ya. Okey, jadi pertama adalah word storm. Jadi word storm ni adalah kita nak tahu apa dia. Nanti kita pergi secara detail untuk slide yang berikutnya. Extreme user, ya. Okey. Apa yang kita expect daripada projek tersebut dan siapakah user, ya, user yang berada pada extreme to end ni tadi. Kemudian journey map. Okey, sekiranya seorang user yang dia berinteract dengan produk tu tadi, apakah dia punya typical day dia, ya? Event yang dia lalui. Charting, create brainstorm to predict user needs atau ya. Jadi kalau delineator kita kata word storm ni tadi, okey, kalau delineator tu melalui pembacaan yang kamu telah baca tadi, apa dia?
dia punya ni. Dia akan relate dengan channelization, dia akan relate dengan electroreflective strip, dia ada juga potential hazard, dia ada LED, dia ada pole, dia ada traffic cone. Jadi macam-macam dekat sini. Ya. Jadi maknanya bila kita buat word storm tadi adalah tujuan dia kita nak memahami apakah tentang delineator ni. Ya. Kemudian extreme user. Ya, extreme user ni tadi kita nak tahu kalau dekat yang paling apa orang kata berada pada end yang bawah sekali, siapa user dia? Kalau yang extreme end dekat atas ni tadi siapa dia? Kan? Ni contohnya extreme end yang dekat bahagian bawah sekali, ya. Biasa orang kata dalam beberapa peratus ni tadi adalah berada pada ni. Kalau extreme user yang dalam contoh ni adalah grup yang sangat vulnerable, ya, sangat vulnerable terhadap hazard yang dibawa oleh delineator, dan sekiranya delineator ni tidak berfungsi dengan baik, dirasakan inilah grup yang paling affected, kan. Kemudian the other end, okey, dia ada lagi kumpulan ni, dia guna delineator, tetapi sebabkan oleh kenderaan dia begitu stabil, ya. Jadi mungkin hazard tu kurang pada mereka, tapi mereka perlukan kepada delineator yang tadi supaya mereka boleh memandu dengan tidak menjejaskan user yang lain. Mungkin ini adalah idea dia. Kenapa extreme user bagi contoh delineator yang tadi dibuat begini. Okey, typical day. Contohnya lah, ya. Typical day, kita lihat, okey, kalau menunggang basikal, ya, dia pergi, ya, seorang pelajar yang menunggang basikal, ya. Kemudian bila balik rumah, okey, dia ada terkesan dengan delineator yang tadi, ya. Supaya kita boleh faham bila user ni tadi akan berinteraksi dengan kita punya produk, dengan bahan tersebut, ya, dengan produk tersebut, ya. Dalam kes ini delineator lah. Okey, kemudian charting. Jadi dalam charting ni tadi kita identify berapa user yang mungkin terlibat dalam ini. Contohnya road user, maintenance worker, JKR ataupun PBT, ya. Apa isunya pada user? Okey, isu ataupun keperluan dia. Jadi user ni tadi dia kata apa? Dia naklah kalau letak delineator tapi dia punya lane width bagi jalan tu tidak mengecil lah, kan? Tidaklah jadi sempit, ya. Contohnya. Ataupun cycle lane delineator are designed to provide a visual separation between vehicles and cycle lane. Jadi masalah sekarang ialah dia punya lorong ni tadi, ya, pengguna-pengguna jalan raya ni tadi yang this group, dia jadi destabilize disebabkan oleh devices ni tadi, dan juga ada trip hazard kat situ. Kemudian dia easily damage, ya. Dia melalui pengalaman road user yang tadi, delineator ni senang rosak, cepat patah, kan, dan kemudian tinggalkan fixing bolts, ya, expose dan juga boleh jadi hazard. Dan kemudian bagi maintenance worker pula, dia kata takes time to purchase a new set, kan, maintenance workers ni tadi. Jadi sebab ialah bila kita nak membeli tu tadi, dia kena ada banyak prosedur dia, ya. Jadi dan kemudian mereka perlukan special devices, kan. Jadi kalau trip tu bukan untuk kalau tak ada devices tu tak boleh nak tukar, ya. Okey, kalau bagi PBT ataupun JKR pula, it's not cost effective, kan, untuk replace delineator set frequently. Jadi itu yang dirasa. Dan kemudian kita buat empathy probe. Jadi empathy probe ni tadi tujuan dia supaya kita boleh memulakan conversation kita dengan potential user, ya. Dan kemudian kita boleh memahami lagi mengenai perkara ni dengan lebih baik, kan, mengenai kita punya design ataupun
kita punya design topik ni dengan lebih baik lagi. Kemudian kita nak gain insight ya, tentang apa sebenarnya yang user ni dia punya apa yang dia nak sebenarnya, dan kemudian kita boleh kita boleh pergi deeper dalam empathy study. Okey, jadi bila kita nak buat sorting probe ni tadi, dia ada 3 bahagian. Okey, saya rasa perkara ni dia tak adalah strict sangat, tapi basically inilah dia ya, sorting probe. Jadi step 1 ni tadi adalah katakan sekiranya pelajar-pelajar ni tadi dapat menghasilkan produk mereka tadi, apa agaknya emosi yang kita nak pada root user? Kan? Apa yang kita nak root user kita rasa bila kita hasilkan produk ni tadi? Produk ni digunakan oleh root user. Macam tu. Kemudian step yang kedua adalah dalam keadaan yang mana yang akan membolehkan perasaan-perasaan yang kita nak hasilkan ni tadi terjelma. Kan? Dalam keadaan mana? Okey, kemudian barulah kita buatkan sorting probe kita, dan kemudian bila sorting probe ni dah lengkap, dan kita akan tunjukkan kepada potential user, dan dia akan sortkan dia melalui priority pertama, priority kedua, priority ketiga, keempat, kelima, keenam. Katalah kita ada 6 ya untuk kita punya sorting probe tadi. Okey, ambil contoh. Jadi apa dia? Let's say katakan kalau kita boleh deliver, kita boleh buat delineator tadi dengan baik, apa yang kita nak perasaan yang timbul pada root user kita. Okey, contohnya delineator kita tadi sudah tentulah perasaan ni adalah purpose kepada delineator tersebut. Betul? Jadi delineator tadi kita naklah supaya root user kita rasa selamat, rasa selesa bila menggunakan jalan raya. Jadi ini adalah antara purpose kita buat delineator, kan? Okey, kemudian delineator ni tadi, apa perasaan yang kita nak pada root user tadi? Root user rasa mereka ni diberikan panduan yang baik ketika melalui lokasi-lokasi yang berbahaya. Kemudian apa lagi perasaan yang kita nak? Supaya root user ni rasa kalau delineator ni rosak, dia senang nak ditukar, kan? Dan dia murah. Root user pun boleh beli, kan? Bantu, kan, untuk ni. Dan juga dia tahan lama lah. Tahan lama. Contohlah, ini contoh dia. Ya? Contoh yang kita nak, apa perasaan yang root user nak rasa. Kemudian bagaimana keadaan ini, ya, situasi yang ni tadi, rasa selamat, rasa selesa, rasa dia terpandu dengan baik, dia rasa senang nak replace, senang nak beli, ya, sebab dia murah saja dan dia tahan lama. Bagaimana perasaan ni boleh terjelma? Dalam keadaan apa? Delineator kita kena ada sifat-sifat apa untuk membolehkan perasaan ini terjelma? Pertama ialah delineator tadi tak mudah patah, tak mudah rosak, kan? Kemudian dia tak berbahaya kalau dia tak berbahaya kepada penunggang basikal, berjalan kaki. Kemudian dia sentiasa dapat memberikan panduan dengan jelas, ya, tak kisah dalam keadaan cuaca yang bagaimana. Kemudian delineator kalau dia rosak, dia mudah nak ditukar dengan segera, dan kaedah menukar delineator tadi adalah mudah, dan harga delineator tadi adalah murah, kan? Delineator itu sendiri. Apa ciri-ciri pada produk yang kita nak hasilkan tadi? Ya, ciri-ciri yang perlu ada pada produk tadi untuk membolehkan perasaan ini timbul. Lepas tu nanti kita buatlah sorting probe kita. Kalau kita besarkan sorting probe ni tadi, dapat macam ni. Okey. Jadi kita ada 6, kan? Untuk contoh ni ada 6. Ya? Pelajar boleh. Tapi kalau terlalu sedikit, kita tak boleh nak user tak boleh nak sortkan dia dengan baik lah. Sebab kita nak tahu yang mana satu priority dia, kan? Jadi kemudian bila dah siap ni tadi, biasanya ini kita akan buat dalam stick on notes supaya user dia boleh cabut dan letak, okay, ini first priority, ini second priority, ini third priority, ini fourth priorities, fifth
priority, 6 priority. Jadi bila user tadi dah sortkan dia, dan kita boleh tanya, okey, kenapa pilih statement ini sebagai first priority? Jadi ini akan membolehkan kita punya user tadi ataupun interviewee kita tadi mula bercerita, kan? Mula bercerita. Jadi dari situlah kita boleh mulakan kita punya pengumpulan data tadi, ya, pengumpulan data awal sebelum kita pergi kepada empathy study yang betul. Sebab melalui ini nanti kita akan unpack, kita kata unpack lah, ataupun kita analyse data kita. Kita akan dapat apa yang sebenarnya tension ataupun ketidakpuasan hati yang ada dalam kita punya potential road user kita tadi, potential customer kita tadi, potential user kita tadi. Apa maklumat-maklumat yang kita kata, ini kita tak jangka, kan? Mungkin tak ada dalam literature, tapi user kita boleh cakap tentang perkara tersebut, tentang isu tersebut. Jadi perkara-perkara ini yang kita nak ambil. Dan kemudian daripada inilah kita akan decide apa isu mana yang kita nak pergi dengan lebih mendalam supaya kita boleh construct kita punya soalan untuk interview kita punya interview sebenar bagi empathy study.